program yang dianjurkan seperti pada malam ini, ianya bertujuan supaya hubungan antara pihak Dewan dan ahli-ahlinya dengan pihak kerajaan akan dapat kita teruskan secara berpanjangan dan secara berkekalan. We want a long relationship between the two sides, whether it is the chambers or the government. We want a relationship that will last throughout the years in future, yang mana seperti yang kita lakukan pada malam ini, ianya sudah tentulah akan berasaskan kepada kefahaman kita terhadap dasar-dasar yang dibawa oleh kerajaan, berasaskan kepada perkara-perkara yang dikehendaki oleh pihak Dewan dan juga Persatuan, dan melalui kerjasama dengan kita meletakkan matlamat yang sama, iaitu tidak lain tidak bukan kita mahukan yang terbaik untuk negara dan negeri kita. Kita mahukan supaya negara dan negeri kita terus maju, terus berjaya, yang mana rakyatnya hidup bukan saja dalam keadaan mendapat manfaat daripada kemakmuran yang dibawa, tetapi dalam keadaan yang aman, stabil dan juga sejahtera. Jika ini menjadi perkara-perkara yang merupakan matlamat sama antara Dewan dengan kerajaan, maka tidak ada sebab untuk kita tidak boleh bekerja bersama-sama. Kita perlu mulakan, we should begin by establishing relationship, hubungan antara kita, dan melalui hubungan itu kita bangunkan keyakinan, trust. There must be trust between us, and this trust mestilah kekal dan berpanjangan. Dan dengan kepercayaan, keyakinan, the trust that we have between each of us, maka yang penting juga dari segi bukan saja kita melengkapi untuk mencapai sesuatu matlamat. It is not only that we contribute so that we can become complete and adequate in fulfilling any of our objective, tetapi yang paling penting ialah kita boleh menyandarkan harapan dan kita bersedia untuk tolong menolong antara satu dengan yang lain. When you are in trouble, when you have problem, when you have challenges that you are facing, you can always come to the government, you can always rely on the government, you can always expect that the government will come to help and solve and contribute towards eliminating your problem. Begitu jugalah dalam keadaan kerajaan memerlukan pertolongan, memerlukan bantuan, kita boleh percaya dan kita boleh meletakkan keyakinan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan inilah yang saya harap kita dapat usahakan, kita dapat jayakan, kita dapat lahirkan, adalah tidak memberi sembarang makna kita berkumpul, berhimpun just for the sake of we getting to eat and sit beside each other. Saya percaya we want more than that. We want to start a relationship. Kita mahu mulakan satu hubungan. Kita mahukan satu hubungan yang benar-benar kita boleh saling percaya, mempercayai. We trust each other. We can depend on each other. Kita melengkapi antara satu dengan yang lain. Dan inilah harapan yang saya letakkan melalui perjumpaan ini. Atas sebab itulah
walaupun dalam hari kerja saya menerima jemputan ini, dan begitu jugalah saya berharap ianya juga merupakan hasrat yang terdapat di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang merupakan ahli-ahli Dewan Perniagaan dan Perindustrian Tionghoa, sama ada peringkat negeri Johor ataupun Johor Bahru pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, sememangnya semenjak menjadi ketua kepada kerajaan negeri maupun di peringkat kebangsaan, saya percaya kerajaan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Haji Abdul Razak, kita menerima hakikat bahawa kedudukan yang ada pada kita adalah atas sokongan dan kerjasama yang rakyat berikan. Maka atas sebab itu kita akan buat terbaik. We will do the utmost best in fulfilling our role and duties, sama ada di peringkat negeri ataupun di peringkat pusat. Kita akan cuba memimpin negeri dengan kerjasama sokongan tuan-tuan dan puan-puan sebaik mungkin, bagi tujuan bukan saja untuk membangun dan memajukan negeri, tetapi untuk tentukan kita dapat memenuhi segala kehendak, keperluan, hasrat, harapan dan matlamat yang ditetapkan oleh rakyat apabila mereka memberi sokongan untuk kita menerajui dan memimpin sama ada baik negeri maupun negara. Maka atas sebab itulah, bagi menentukan supaya kita tidak tersasar daripada hasrat harapan rakyat, so that we are always on the right track, so that whatever that we do, it is in line with the wishes and the expectation of the people. Maka di peringkat permulaan, apabila saya dilantik untuk menerajui kerajaan negeri Johor, kita telah melakukan kajian. We have done a survey throughout the state to find out what actually the people want and expect from the state government. Atas sebab itulah kita memperkenalkan kajian apa yang kita panggil sebagai kajian suara hati rakyat, untuk kita mengetahui secara mendalam apakah perkara-perkara yang menjadi perhatian oleh rakyat dan masyarakat dalam negeri Johor pada hari ini. Dan kita juga mahu menjadi sebuah kerajaan yang berkesan, yang benar-benar dapat memenuhi kehendak dan aspirasi rakyat. We want to be an effective government, a government that can fulfill the wishes and aspiration of the people. Dan sememangnya melalui kajian suara hati rakyat itu, kita telah mengenal pasti beberapa perkara, seperti soal pembangunan pertumbuhan ekonomi, soal isu keselamatan, soal infrastruktur, soal perumahan dan sebagainya, yang mana pada ketika ini, di peringkat ini, pihak kerajaan sedang menyusun perkara-perkara yang boleh dijadikan sebagai key result area dan key performance index KPI, yang mana apabila siap kelak, kita sedang susun, mudah-mudahan dalam bulan April ini kita akan lancarkan. Maka dalam pelancaran itu kita akan bentangkan kepada rakyat 6 ataupun 7 perkara yang sememangnya menjadi matlamat utama yang rakyat berikan untuk kerajaan atasi, dan kita akan gariskan perkara-perkara yang kita berkehendakkan supaya kita dapat capai,
dan kita juga akan bentangkan KPI terhadap perkara-perkara yang telah kita jadikan sebagai asas dalam kita menjayakan kehendak dan hasrat rakyat melalui pelan suara hati tersebut. Jadi ini antara perkara yang akan kita lakukan yang saya percaya ianya telah turut dihasilkan melalui kerjasama yang dibuat oleh segenap lapisan masyarakat yang terdapat di negara kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, negeri kita akan terus maju berjaya khususnya dari segi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang kita sudah maklum, dalam keadaan pertumbuhan ekonomi di peringkat negara berada pada paras yang baik, sederhana dan juga mapan, dengan sasaran pertumbuhan pada tahun ini lebih kurang dalam kadar 5% dan selebihnya, dan kita menjangkakan juga pertumbuhan ekonomi peringkat dunia akan bertambah baik melebihi 3% berbanding dengan 2.5% pada tahun lepas. Maka kita menjangkakan negeri Johor akan turut mendapat pertumbuhan yang baik, dan kalau mengikut pengalaman biasanya lebih baik daripada national average. Dan sudah tentulah kita tidak nafikan bahawa keadaan pertumbuhan yang sedang dilalui di negeri kita ini adalah hasil daripada peranan yang dimainkan oleh ahli-ahli perniagaan dan juga usahawan, termasuklah peranan yang dimainkan oleh pihak tuan-tuan dan puan-puan selaku anggota Dewan Perniagaan dan Perindustrian Tionghoa Johor dan juga Johor Bahru. We cannot deny the fact that it is also the contributory role played by members of your association in contributing towards the economic growth and achievement of our state as well as our country. Dalam konteks ini, kita harus mengakui bahawa peranan yang dimainkan itu turut disumbang oleh persekitaran yang kondusif melalui usaha-usaha dan dasar-dasar yang dibawa oleh kerajaan. We can have the best businessman, we can have the best entrepreneur, we can have a very good association, but if the ecosystem is not right, if there is no right policy like Iskandar Malaysia or even the economic transformation program introduced by the federal government, tidak mungkin kita akan berjaya. We can have the best policy, we can have many programs to provide assistance to many players, tapi kalau kita tidak ada ahli-ahli perniagaan yang baik, tak mungkin pun ekonomi negara dan negeri boleh tumbuh sebagaimana yang kita hadapi pada hari ini. Maka sebab itu penting untuk kita faham bahawa kejayaan kita pada hari ini adalah disumbangkan oleh kedua-dua faktor itu. Ianya bermakna dalam keadaan kita hendak tentukan ekonomi kita terus berjaya dan terus tumbuh, we have to cooperate with each other. Kita perlu bekerjasama antara satu dengan yang lain. Hanya semata-mata kita bagus sebagai usahawan, tapi kalau negara dasar tak ada yang baik, kita tak mungkin berjaya. Kalau kerajaan saja bagus, dasar bagus, tapi tak ada usahawan, tak ada orang mahu berniaga, kita pun tak boleh menyaksikan pertumbuhan ekonomi. Maka atas sebab itulah sangat penting bagi pihak Dewan bekerjasama dengan pihak kerajaan, menentukan kerajaan yang mampu untuk menyediakan dasar-dasar yang baik
dan kerajaan untuk memberi perhatian dan melahirkan persekitaran yang kondusif bagi tujuan untuk menentukan usahawan kita berjaya di masa-masa yang akan datang. Saya ingin tegaskan bahawa di masa kini dan di masa-masa yang akan datang, Johor akan terus berkembang. Johor akan terus maju ekonominya. Walaupun begitu, kita tidak akan membiarkan kuasa pasaran untuk menentukan hala tuju ekonomi Johor. Kita akan lakukan usaha-usaha untuk merancang dan menterjemahkan supaya ia memberi manfaat kepada negeri, negara dan juga rakyat. We are not going to leave it only to market forces. We know that the economy will still grow, but we will ensure that we have the right planning and we are able to execute whatever that we have planned so that the results will benefit the state, the country as well as the people. Maka atas sebab itu, kita di Johor, kita telah pun memulakan langkah untuk membuat kajian apa yang kita panggil sebagai Johor Growth Strategy, strategi pertumbuhan Johor, yang mana ia tidak memberi penekanan kepada soal semata-mata pertumbuhan, because we believe growth in Johor will happen automatically. But what we are looking at is kepada soal sama ada pertumbuhan itu merupakan pertumbuhan yang strategik yang boleh memberi Johor kelebihan persaingan. What we want to see is that Johor has a competitive edge against other countries and other states in this country. Dan inilah yang sebenarnya dilakukan juga oleh banyak negara, mengumpulkan kekuatan yang ada supaya kita mempunyai competitive edge, supaya kita dapat bukan saja berhadapan dengan cabaran, tetapi berhadapan dengan persaingan kesan daripada dunia yang global dan juga tanpa sempadan pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman semua, kita sedang buat kajian untuk menjayakan Johor Growth Strategy, yang mana kita berharap menjelang akhir tahun kita akan dapat melancarkannya. Dan untuk makluman semua, melalui Johor Growth Strategy kita akan memberi perhatian kepada 3 pendekatan. Pertama, kita tahu bahawa pada hari ini kita hanya bercakap mengenai Iskandar. We only talk about Iskandar. We are glad that Iskandar is the focus not only of this country but the region as well as maybe the whole world. Tetapi pada masa yang sama, selain daripada kita memantapkan Iskandar, pendekatan Johor Growth Strategy ataupun strategi pertumbuhan Johor ialah untuk menentukan kita juga beri tumpuan kepada kawasan-kawasan di luar Johor, di luar Iskandar. We are also giving importance and focus to areas outside Iskandar. Sebab kita tahu daerah-daerah lain di Johor juga mempunyai kekuatan mereka sendiri. Mereka mempunyai potensi tersendiri. Mereka mempunyai kelebihan. They have their own niche area that we need to plan and to leverage upon. Jadi ini yang pertama kita akan lakukan. Yang kedua, melalui Johor Growth Strategy,
kita bukan saja memberi tumpuan kepada soal pembangunan hartanah. Itu hanya satu aspek daripada pendekatan kita. Tetapi kita juga akan beri tumpuan kepada pelbagai sektor ekonomi seperti minyak dan gas, bioteknologi, perkilangan, hospitality, kreatif industri, kesihatan dan sebagainya. Johor sebenarnya mempunyai potensi untuk maju dalam banyak bidang dan sektor ekonomi. Bukan semata-mata soal hartanah, pembangunan hartanah, tetapi juga dalam sektor-sektor lain termasuk pelancongan dan sebagainya yang saya nyatakan. Itu pendekatan kedua kita. We are not only going to concentrate in Iskandar, we are not only going to concentrate on property development, we are looking at the whole district, we are also looking at all the other sectors of the economy. Dan yang ketiga, kita bukan saja akan beri perhatian kepada soal pertumbuhan. We are not only looking at growth, but we are also looking at distribution, pengagihan. Atas sebab itulah kita ada pelbagai dasar yang telah diperkenalkan bukan saja di peringkat negeri, tetapi kita juga menyokong usaha-usaha yang dilakukan di peringkat nasional, utamanya dalam soal kita beralih daripada subsidi pukal kepada subsidi sasar, supaya kita benar-benar dapat tentukan kesan daripada peralihan tumpuan dan dasar kerajaan itu tidak memberi kesan yang buruk kepada rakyat dan sebagainya. Jadi di negeri Johor ini, dalam kita berhadapan dengan pertumbuhan yang akan terus berlaku, kita juga akan beri perhatian kepada soal bagaimana kita mengagihkan, we distribute the wealth and the opportunities yang lahir daripada pertumbuhan. Banyak kerajaan selalu cakap pasal soal pertumbuhan, tetapi kurang dari segi soal pengagihan. Tetapi kerajaan Barisan Nasional, terutamanya di negeri Johor, kita bukan saja akan memberi fokus kepada pertumbuhan, tetapi kita juga akan beri perhatian kepada soal pengagihan. Atas sebab itulah kita memberi fokus kepada soal penyediaan rumah kos rendah, rumah mampu milik. Kita beri perhatian kepada soal sistem pengangkutan yang terdapat di kawasan Iskandar khususnya dan di negeri kita keseluruhannya. Kita bercakap mengenai soal modal insan, bagaimana kita perlu mendedahkan rakyat kepada pendidikan yang tinggi dan juga latihan kemahiran dan sebagainya, supaya mereka dapat mengecapi dan mengambil manfaat daripada pertumbuhan yang dilalui di negara kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, there are so many things that are happening, there are so many planning that is being made by the government, tetapi semua ini tidak akan dapat dilaksanakan dengan jayanya jika kita tidak mempunyai kefahaman, apatah lagi kerjasama dan sokongan daripada setiap lapisan masyarakat yang terdapat di negeri kita khususnya dan juga di negara kita. Oleh itu, melalui kesempatan yang ada pada malam ini, saya berharap supaya melalui hubungan yang telah terjalin antara kita, yang mana kita terima hakikat rakyat dalam negara ini merupakan masyarakat majmuk, memang ada banyak perbezaan dan kepelbagaian, tetapi itu tidak bermakna bahawa kita tidak boleh bersatu dan bekerjasama dalam soal-soal untuk kita membangun dan menjayakan negara kita.
Kita boleh berbeza dalam setengah hal, tetapi untuk perkara yang lebih besar, kita wajar untuk bersatu, untuk bersama-sama bagi kita menjamin masa depan yang lebih baik untuk negara, untuk negeri dan juga untuk rakyat kita masa kini dan juga masa akan datang. Jadi atas sebab itulah saya berharap melalui program seumpama ini dan pengenalan yang telah kita lahirkan bersama-sama, kita bukan saja bercakap mengenai soal pertumbuhan dan soal ekonomi, tetapi kita juga bercakap mengenai satu lagi soal yang perlu sama-sama kita bangunkan, yang perlu kita pertahankan pada setiap masa, memandangkan kepada keadaan rakyat kita yang berbilang kaum, yang mempunyai pelbagai perbezaan, maka kita juga perlu turut bersama menyumbang kepada usaha kita membangunkan perpaduan dan keharmonian dalam negara kita. It is just not about building physical development, tetapi juga kita perlu sama-sama mengambil bahagian membangunkan perpaduan dan juga keharmonian. Semua perkara yang saya nyatakan tadi tidak mungkin dapat kita realisasikan jika dalam negara ini tidak ada keharmonian dan juga perpaduan. Dan dalam konteks ini sudah tentulah perkara yang boleh menentukan kita capai seperti perpaduan dan juga keharmonian jika kita meletakkan matlamat yang lebih besar untuk kita bekerjasama, untuk kita mencapai bersama-sama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap melalui kehadiran kita beramai-ramai pada malam ini, ianya akan meningkatkan lagi hubungan, kerjasama, perpaduan yang sewajarnya wujud antara kita sesama kita. Jadi akhir kata, saya sekali lagi ucapkan berbanyak terima kasih atas jemputan yang diberikan untuk saya bersama hadir dalam majlis yang sangat bermakna pada hari ini. Saya juga sekali lagi ingin mengucapkan tahniah di atas kejayaan pihak tuan-tuan dan puan-puan untuk menganjurkan majlis pada malam ini. Jadi dengan kata-kata itu, saya sekali lagi ucapkan berbanyak terima kasih. Selamat malam. Salam sejahtera. Majlis dengan setulus hati melambangkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk. Dan kami juga ingin menjemput Datuk bersama kami di pentas untuk penyerahan box cek yang berjumlah RM5,000 untuk tabung pendidikan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Tionghoa Johor Bahru. Dan pada masa yang sama, kami ingin menjemput Datuk Loh Liang Liang bersama Encik Lau Kwek Shin, Encik Toh Si Hong, Encik Chong Chong Shen, Encik Go Kong untuk menerima cek dari Encik Kevin Toh dan Jeffrey Lai yang masing-masing merupakan pengerusi dan naib pengerusi Divisi SME dan HRD Dewan Perniagaan dan Perindustrian Tionghoa Johor Bahru. 是的，现在要进行的是本会中小